ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 18 baris yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Uraian sifat yang kelima daripada 20 sifat yang wajib kita tahulah. Sifat ni ada bagi Allah Ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dalam kitab Faridah Syekh Ahmad rahimahullah sebut apa? Berdiri Allah Ta'ala sendiri ni bukan dengan makna dulunya Tuhan ni duduk kemudian berdiri tanpa ada orang bantu. Bukan begitu. Berdiri sendiri bukan maksud Allah Ta'ala tu dulunya duduk, patutnya bangun berdiri tanpa ada orang bantu. Tu dah dah masa kita pagi berdiri sendiri, dah tu boleh berdiri sendiri. Bukan maksud kata gitu. Tu bolehlah kita sadar kau makhluk duduk bangun. Lepas tu Allah Ta'ala bukan dengan maksud kata duduk bangun, qiyam dengan maksud kata bangun supaya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Tuhan daripada apa yang bersifat dengan Tuhan itu supaya makhluk. Dah. Baik, berdiri Allah Ta'ala disupaya dengan ayat Tuhan kata Allah Ta'ala firman Allahu nurus samawati wal ardh. Lepas tu apa maksud Allahu nurus samawati wal ardh? Adakah maksud katanya Allah Ta'ala tu cahaya, salah satu daripada cahaya? Begitu ke? Bukan. Bukan maksud Allah Ta'ala tu salah satu daripada cahaya. Dah. Lepas tu apa maksud dia? Tapi dengan maksud katanya Allah Ta'ala tu munawwir, yakni yang mencerahkan, yang memberikan cahaya bagi makhluk tadi. Dengan cahaya yang Allah Ta'ala beri pada kita ni lah kita nampak jalan yang benar. Allahu nurus samawati wal ardh. Bukan maksud kata Tuhan tu cahaya. Faham zahir ayat kat rosak lah. Wajib pada syarah pula wajib pada syarah. Apa dia pada syarah? Apa dia maksud pada syarah? Tulis wajib pada syarah, yakni pada undang-undang agama. Dengan maksud kata tahu tu dapat pahala, tak tahu tu dosa. Wajib pada syarah, yakni pada undang-undang agama. Pula dengan mana juga atas tiap-tiap mukallaf man kullifa bi hukmi syar'i. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak tu wajib pula pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Bila kata atas tiap-tiap ni, atas tiap-tiap ni maksud kata mana? Fardu ain lah. Tu maksud kata atas tiap-tiap. Kalau kata wajib satu kumpulan, tu orang panggil fardu kifayah. Seperti marra'a minkum munkaran. Apa ni? Ni ayat wal takum minkum.
hendak ada satu kumpulan daripada kamu tu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyuruh akan kebaikan. Satu kumpulan ada suruh atas kebaikan, hak lain pada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada kumpulan amrun bil ma'ruf kuat. Ada amal makruf nahi munkar ni kena ada. Kalau kata tak ada, maka berdosa habis orang lain. Itu orang panggil fardu kifayah, bukan fardu ain. Kita tengok orang maksiat tak ni, kita cegah. Kita mikir lagu mana nak cegah ke kemungkaran dan sebagainya. Hak tu fardu kifayah. Maksud kata demo tolong mikir, demo tolong sesat, demo tolong amru bil ma'ruf nahi munkar. Orang lain terima kasih, terima kasih tapi demo lepas fardu kita. Tapi dalam masa sama tak mengaji, tak faham hukum Tuhan orang ini, padahal hak ni fardu ain. Berdosa demo. Sebab ni fardu ain. Maksud kata walaupun kita tak mengaji, walaupun kita tak faham, demo kena faham, demo kena mengaji juga. Walaupun demo dah buat dah fardu kifayah tadi. Sebab hak ni atas tiap-tiap personal dia panggil. Mengetahui serta mengaku. Mengetahui yakni dengan cara belajar, serta mengaku yakni dengan hati dia putus, jazam. Bukan kata mengaku dengan keadaan duk gogek, tak sih. Itu bukan iman. Iman tadi putus, mengaku yang putus. Kalau mengaku yang tidak putus, tak memadai juga. Mengaku putus, sekira-kira kalau ada orang mari iktiraf, kita tak membelakangi dah dengan gapo kita pegang. Kalau ada orang mari duk buat benda, hak pelik-pelik pun kita tak membelakangi dah apa hak kita pegang dulu. Itu maksud kata mengaku dengan putus. Awak ni hak ulama duduk berlaku khilaf masalah orang yang muqallid, yakni orang yang ikut orang pada iman ni pada Allah Ta'ala. Orang tanya mana bukti tu ada, dia kata orang ada ayat kata tu ada. Ni hak berlaku khilaf ulama ni, dia ni kafir ke fasik. Berlaku khilaf tu kalau pengakuan dia tu cerak putus di Allah Ta'ala tu memang ada, memang esok, dan Tuhan ni tak serupa dengan makhluk, dan sifat-sifat sempurna lain. Kalau kata dia mengaku dalam keadaan tak putus, hak tu tak ada khilaf, dah kafir. Apa? Sebab iman ni dia kena mengakunya jazam. Supaya sini ni wajib mengaku serta jazam. Dia iman ni kalau ada ragu-ragu sikit, dia tak kira iman dah. Iman ni kena bagi hak putus baru dikira ke iman. Jadi hak dok kata ada khilaf ulama lagi orang muqallid. Muqallid hak mana? Muqallid hak dia saat ni tu putus dah. Tak membelakangi dah apa hak dia pegang tadi. Sebab itulah ulama kata kufur ni sebab apa? Sebab ia tengok kepada tanda bagi kata tak putus tu ada. Mana tanda bagi tak putus? Iaitu pada tiada dalil. Orang yang mengimani pada Allah dengan tak ada dalil ni, orang panggil dengan keadaan tak berapa cerak lah. Kalau cerak ia ada dalil, dia ada bukti. Ni tak ada dalil, tak ada bukti. Itu alamat kata tak cerak. Tak cerak tak nama iman. Baik ni. Kena putus, kena jazah. Di dalam hatinya, hati seorang akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala. Apa berdiri Allah Ta'ala? Dengan sendiri. Maksud kata berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ni, mari terjemuh pada qiyamuhu ta'ala binafsih lah. Jadi bukan hak kita sebut tadi tu tak lah. Hak mana?
Tuhan duduk, kemudian bangun diri tanpa ada orang batu. Itu dah bukan bicara kita sini. Tentu sungguh berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni tak menumpah di orang lain. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadi, dan tidak berkehendak kepada zat. Itu terjemah pada kata berdiri sendiri. Pada kata tidak berkehendak kepada yang menjadi, yakni la yahtaju ilal mukhassis wala yahtaju ilal mahal, dan tidak berkehendak kepada zat, yakni zat, mahal tempat saat ni dengan makna zat. Itulah terjemah bagi kata berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsi ay la yahtaju ilal mahalli walal mukhassis, tak berhajat kepada tempat, yakni zat, sebab Allah Ta'ala tu bukan sifat. Itulah kita tidak berkehendak kepada zat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau Allah Ta'ala sifat, dia tak bersifat dengan sifat ma'ani. Ada bahan dah dulu. Kalau Tuhan itu sifat, dia tak bersifat dengan sifat ma'ani. Sebab sifat, dia tak bersifat. Apa? Yang bersifat ialah zat. Zat Tuhan bersifat tu. Sifat dia tak bersifat. Mana ada merah tu bersifat dengan pedah? Dok. Lada bersifat dengan pedah, bukan merah. Nanti lah rasa kain sebelah dia tu pedah ke tak warna merah tu. Bukan merah sifat dengan pedah. Sifat dengan pedah lada. Tak merah, hijau pun pedah juga. Tengok atas lada pula lah. Lada burung, kalau lada gapo ya pagi. Nak kata tu sifat dia tak bersifat. Bapa Tuhan tu tak berkenan pada zat, kerana Tuhan tu bukan sifat. Patut Tuhan tu apa? Tuhan tu zat. Tuhan tu zat dah. Apa nak menopel pada zat? Dan Tuhan tu tak berkehendak kepada mukhassis. Apa mukhassis? Orang yang menjadikan. Bapa Tuhan tak berhajat pada mukhassis. Sebab kalau Tuhan berhajat kepada mukhassis, maka berlakulah dur dan tasasul yang mensabitkan batil. Tak boleh terima sama sekali dur tasasul. Itulah kita mengaji pada masalah kidamnya Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, dia tak serupa Nasara. Nasara dia pergi gini. Nasara dia kata Isa tu tubuh manusia tetapi sifat Tuhan. Tengok pelik gitu. Tubuh manusia tapi sifat Tuhan. Supaya kata Tuhan ni ada tangan, tak supaya tangan kita ya ada. Nasara dia kata mana? Isa ni tubuh yang manusia, ada tangan, ada kaki, ada kepala, tapi sifat Tuhan. Lagu mana boleh begitu? Tuhan bukannya di sifat, Tuhan tu di zat. Zat yang bersifat dengan kamalat. Itulah panggil Tuhan. Lagu mana sifat kamalat? Di antara sifat kamalat, mukhalafah, tak serupa dengan makhluk. Wahdaniyah, tidak bersifat dengan trinity dia sebagainya. Jadi Pok Nasara ni dia pergi kata Isa tu Tuhan tubuh yang manusia, yang pergi serupa dengan dia umpama ke kata berserup air di dalam batai kayu. Yang umpama gitu. Air dia ada berserup di dalam batai kayu, dia hidup lagi batai kayu tu. Ya seair lah. Kalau kata kita kikir kulit kayu dekat ni, nampak lembak-lembak aja lah tu, berserup di air lah. Itu dia umpamakan Nabi Isa AS tu. Umpama dengan air berserah di kayu saat ni tu, ulama misal bagi ruh.
Di antara pendapat ulama bila nak kecek berkenaan dengan ruh, setengah mereka tak kecek banyak. La qulir ruhu min amri rabbi. Setengah ni mari dak ayat juga, hura juga. Ni mana hura katanya ruh kalau nak dipahami koda-koda kita kata ni, di ruh di tubuh manusia ni umpama kata air pada batai kayu tadi tu dia berseruk, dia ada air tu sebab tu dia hidup tu. Tidak tak mampu lah pokok saat ni. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dalil dia. Kadang-kadang kita tanya ya, mana dalil kata Tuhan ni qiyamu ta'ala binafsih? Buah juga cari dalil itu tak jumpa. Jadi kalau dia tanya kita mana dalil kata Tuhan tu qiyamu ta'ala binafsih, kita jawab kata apa? Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu qayyum tu. Qayyum tu lah maksud kata qiyamuhu binafsih. Berdiri dengan sendiri, yang tidak berhajat pada mahal dan tidak berhajat pada mukhassis. Jadi pada kata Hayyul Qayyum ni lah setengah ulama kata Ismul A'zam. Atas setengah ulama mana Ismul A'zam ni? Ismul A'zam ni Allah Ta'ala disebut pada hadisnya tidak kita saat ni tu berdoa dengan menyebutkan nama Allah Ta'ala yang Ismul A'zam kecuali Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Jadi setengah atas pendapat ulama, manakah Ismul A'zam tu? Nama yang agung hak mana bila kita minta dengan nama Allah Ta'ala tersebut, Allah Ta'ala akan perkenankan terus doa kita. Setengah kata Al-Hayyul Qayyum. Itulah Ismul A'zam ni. Al-Qayyum ay qaimu bi nafsihi. Itu maksud kata Al-Qayyum. Al-Baqarah. Artinya Allah Ta'ala itu Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya Allah. Sudah kembali pada Allah Ta'ala. Jua bagi faham mana jua tak nafi dia isbat. La dengan illa tu faham pada kata jua dengan makna saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan. Tak faham pada nafi dan isbat. Kalau mari ayat kata Allahu ilahun, Allah Ta'ala Tuhan, dia tak mari perkataan jua saja tu. Boleh kata Allah Ta'ala saja tu bila mari dengan nafi dan isbat saat ni. La ilaha illa hu tu kembali pada Allah. Al-Hayyul Qayyum, ia hidup. Dalil daripada sifat, dalil daripada ayat Al-Hayyu ni dah beri faham kata Tuhan tu bersifat dengan hayat. Bapa? Kerana tidak ada satu zat tadi tu yang hidup keadaan dia kecuali zat itu bersifat dengan hayat. Hidup mana kalau ada sifat hidup? Yang beza dah dengan Mu'tazilah tu. Mu'tazilah tetap menafikan sifat hayat di Allah Ta'ala. Tapi walaupun menafikan hayat di Allah Ta'ala, menafikan sifat-sifat ma'ani di Allah Ta'ala, tapi ia tak mensabitkan lawan. Oleh kerana tu Mu'tazilah tak jatuh pada kufur lagi pada masalah ni. Pada masalah menidakkan sifat ma'ani tetapi masih mengisbatkan sifat maknawiyah. Dia kata Tuhan tu tak bersifat dengan kudrat, tapi Tuhan tu kuasa dengan zat, tidak kuasa dengan sifat.
Jadi Tuhan itu tak ada sifat kudrat. Kuasa tu zat. Kita ni Tuhan tu bersifat Allah Ta'ala tu yang berkuasa dengan sifat berkuasa yang ada pada zat. Ada sifat mana dia ada. Jadi hak sekarang ni tak bawa pada kupu lagi lah. Walaupun tak bawa pada kupu, fasik dah. Wajib pada taubat. Tuhan yang hidup. Hidup ni tidak dengan roh lah. Kalau hidup dengan roh jadilah ke mana? Kamu fasih pada zat lah. Walaupun sebut dalam Faridah, sedap lagu kitab kita. Walaupun sebut dalam Faridah tu, walaupun roh yang qadir, mustahil tu hidup dengan roh yang qadir. Kenapa? Kerana berlakukan muttasil pada zat. Mana boleh berlaku berbilai yang berhubung pada zatnya. Roh ni benda yang suku daripada zat. Supaya kita kecek saat ni, ibarat supaya air tu bersera di batai pokok. Ya kata air tu hak suku, batai pokok tu hak suku. Ni. Faham mana kata tu? Tutuplah hak lain, tutup lain. Mana itu tak ada. Rajin ni ya. Nak jadi wali cepat tu sini. Jadi wali. Ngaji pun boleh jadi wali juga ni. Ngaji kita faham boleh. Jadi wali lagu mana kalau ilmu tauhid tak ahum mana. Wallah boleh dia beramal lah diri gapo pun kalau tak ngaji tauhid kita ada pergi. Pergi molek sampai kau tua, sampai kau mati. Melainkan ia jua Tuhan yang hidup. Tegur tak ada lagi ni. Yang hidup dah ni. Ada dalil kita dah kecek. Tu. Syekh Nuruddin nak ganggu dengan dia. Dah, tahu mana orang lain pula selagi. Mujur tak hamba. Syekh Nuruddin hamba dulu dah. Keluar setan. Duk ganggu orang macam ni okey. Kenapa? Setan keluar. Dah tegas sekali. Dah, tegas sekali. Pengalaman kita ngaji gitu. Tidak kita kena hamba orang lain. Yang bodoh tidur lah setengah-setengah. Kadang-kadang syekh dia buat roh gapo ni berjejer. Dia meletih lah kadang-kadang. Syekh tu bangun lagi malu. Majlis ilmu, majlis melekat duk naungi kita. Bagi je lain. Ganggu orang nak syarah, nak urat. Terganggu. Bagi ni bagi besar ni. Silap pergi kat Tuhan pun makhluk. Ada. Mungkin hok pergi gitu, mungkin masa duk ngaji gitu dia duk main kali. Dia jadi pergi kursi kali mungkin lah. Kan duk ngaji kita ahli sunnah tiba-tiba jadi kursi gitu, duk main kursi kali jadi kursi gitu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya dua Tuhan yang hidup. Jadi hidup saat ini dengan ruh yang qadim pun mustahil. Sebab apa? Jadi berbila pada zat, berbila yang berhubung pada zat. Zat Tuhan itu so, zat ruh itu so. Sebab ruh ni bagi hak boleh cabut. Sebab tu mereka dia cabut ruh, dia tak cabut kepala. Tak dia cabut ruh tadi. Ada kepala pun ruh tak ada kan? Mampu juga. Lagi yang bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Ia mari terjemuh lalu dah. Al-hayyul qayyum ay qaimun binafsi. Jadi kalau orang tanya kita dari mana, dia ingat ni lah. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, apa maksud kata Tuhan itu berdiri sendiri? Ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Tak berhajat kepada mukhassis. Sebab apa? Kita ajak bahasan ni. Kerana lazim akan berlaku duduk di atas asal. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada orang yang buat dia, lazimlah kita kata Tuhan itu baru.
Bila kata Tuhan itu baru menafikan kidam tu. Sedia Allah Ta'ala. Tak kita mengaji lepas-lepas kata menafikan kidam tu, jadi mana kata nafik kidam tu mustahilnya? Kerana berlaku dud dengan tasasul lah. Dud dan tasasul ni batil, tak dapat diterima. Kenapa? Kerana berhubung dua, kerana berhubung dua yang berlawan ni. Tak? Dud dan tasasul tu batil, mustahil. Kerana berhubung dua berlawan ni. Mana boleh dua benda berlawan yang berhimpun? Kuruh atak, gemuk atak, mana boleh? Kalau kata kuruh tinggi, kuruh pendek boleh. Dia bukan benda berlawan ni. Ada dulu, dia ada kemudian dalam satu masa. Itu mustahilnya bagi apa? Bagi dun. Mustahilnya bagi tasasul berhubung dua benda berhimpun, dua benda berlawanan, iaitu ada kesudahan dengan tak ada kesudahan. Tasasul ni mustahil dia supaya gini. Wayang ni kalau kita tarik ada bocor tak mana? Ada. Jadi kalau tasasul ni mana? Tak ada bocor, tak ada sud dia. Mana pala tak jumpa. Itu kata mustahil tasasul. Mana boleh begitu? Ni. Atas Tuhan ada Tuhan lain. Sebab Tuhan itu bersifat dengan baharu. Sebab Tuhan itu tidak bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Ada dia cipta. Lepas tu Tuhan lain, Tuhan juga ada dia cipta. Lepas tu seperti dia ada asal benar-benar. Itu kata mustahil tasasul. Dan tidak berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Dua iktikad yang kita perlu pegang bila mengaji qiyamu ta'ala binafsi. Yang pertama, la yahtaju ilal mukhassis wa la yahtaju ilal mahallin. Tak berhajat kepada suatu zat yang hendak ia Allah, kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu, bertenggek melupai di zat sana. Mustahil. Tak supaya hijau ni ada di kitab ni. Tu bukannya sifat. Kalau begitu, bolehlah kita terjemah pada cakapan Melayu ni, qiyamu ta'ala binafsih ni, gitu kita dah faham dah. Dua pengertian iktikad yang perlu kita iktikadkan ni. Kita boleh terjemah gini dengan kata ada Allah Ta'ala tu sendiri-sendiri. Gitu. Gapo yang masuk qiyamu ta'ala binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan diri. Kalau berdiri Allah Ta'ala dengan diri tu, nak semabu kata Tuhan duduk lepas tu bangun, tak ada orang bantu. Takut semabu ni masih kesamaran. Gini masuk kata qiyamu ta'ala binafsi dengan masuk kata Allah Ta'ala tu ada dengan sendiri-sendiri. Apa maksud ada dengan sendiri? Atau ni apa lagi? Ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Allah Ta'ala tu ada sendiri, yakni cara-cara dia sendiri. Bagaimana cara Tuhan ada? Cara Tuhan adanya tidak bertupai pada benda lain. Cara Tuhan ada tidak dijadikan oleh orang lain. Itu maksud kata ada dengan cara sendiri. Nampak tak? Jauh nampak tu. Ada Tuhan dengan cara sendiri. Mana ada dengan cara sendiri, yakni dengan cara ketuhanan Allah Ta'ala. Kita ada cara sendiri juga dengan cara makhluk, dengan cara hamba. Lagu mana? Ada kita saat ni tu memerlukan orang jempuat, ada kita saat ni tu bertempat, ada kita saat ni tu bermasa, ada kita saat ni tu begini. Allah Ta'ala tak begitu, tak begini. Begitu. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu, apa maksud kata Tuhan itu ada dengan cara sendiri ataupun ada dengan cara-cara diri saat ni? Iaitu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itulah cara Tuhan ada dengan sendiri.
Nih. Itu orang panggil maksud kata ada Tuhan dengan cara sendiri. Tuhan tak bertempat. Sebab itulah puak Mu'tazilah ni bila mari ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka orang yang beriman esok bersinar kepada Tuhan mereka memandang. Jadi puak Mu'tazilah ni dia terlampau menggunakan akal, mendahulukan akal hingga dia takwil ke ayat ni. Dia kata bukan melihat kepada Tuhan, tetapi melihat ila rahmatillah, kepada rahmat Allah Ta'ala. Dia kita takwil juga ayat saat ni. Ayat tu tidak mutasyabiah. Ada ayat tu. Tak ada jadi kesemaraan Tuhan dengan makhluk gapo. Tapi dia kata kesemaraan lah. Apa yang kata kesemaraan? Bila kata boleh lihat ni, tentu Tuhan tu duduk depan. Bila kata boleh lihat ni, tentu Tuhan tu berhubung dengan cahaya. Dia dihubung gitu pula. Jadi Mu'tazilah tadi dia takwil. Dia kata ila rabbiha nazirah, kepada ila rahmatillah, kepada rahmat Allah Ta'ala. Bapa je kita takwil tu. Sebab dia guna kaedah buat falsafah. Mana kaedah buat falsafah? Tiap-tiap benda nak dilihat mesti berhubung dengan cahaya, mesti duduk di hadapan. Padahal hok kata tiap-tiap benda nak lihat tu mesti berhubung dengan cahaya. Kalau gelap tak boleh lihat. Hok tu hukum ni makhluk. Betul ngerti lah. Tiap-tiap benda kata nak kena lihat saling depan pada adat kita kata ni. Hok tu pada makhluk. Bakal di makhluk sendiri pun boleh Allah Ta'ala nak lihat kalau tak depan. Mana contoh katanya? Nabi SAW ketika mana nak mengerjakan solat, Nabi suruh berapak kesok dalam keadaan Nabi SAW hadap ke depan. Nabi SAW kata aku melihat sete-sete masuk pada celah-celah soh yang kosong. Jadi nak kata buat Nabi lihat bagi duduk belakang dia. Tu di antara dalil kita ahli sunnah kata nak lihat saat ni tak semesti duduk depan. Tak duduk belakang pun dah Tuhan nak lihat, nampak juga. Ni. Jadi takwil buat Mu'tazilah itu orang panggil ada zahirun tu. Ada benda tak betul lah tu. Kenapa? Kerana dia mendahulukan kaedah daripada ayat Quran. Ni. Jadi hak kaedah yang guna tu tidak kena bagi Tuhan, bahkan kena bagi makhluk saja. Dan makna cara-cara diri pada bahasa Melayu itu tidak berkehendak dan tidak berhajat. Itu maksud kata ada dengan cara sendiri. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu binafsi. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu. Hak tu tidaklah. Bukan dengan maksud kata dulu Tuhan duduk pada yang bangun diri cokok-cokok tanpa ada orang tolong. Tak. Mulanya duduk kemudian berdiri, maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Bila kata mustahil, orang panggil mustahil atas. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula dalil atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri itu. Mana dalil? Ialah kita fikir. Ini orang panggil guna dalil akli tadi. Mana dalil kata Tuhan ni ada dengan cara diri? Kita fikir lagi mana? Fikir dengan akalnya warah ni lah. Jikalau Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, maksudnya kalau Tuhan tu tidak qiyamuhu ta'ala binafsi, bahkan berkehendak kepada yang menjadikan dia, itu sah. Sebab kita mengaji dah qiyamuhu ta'ala binafsi, dua makna. Dua pegangan yang kita kena pegang. Mana? Yang pertama, Allah Ta'ala saat itu tidak dijadikan. Yang kedua, Allah Ta'ala tu tak menupai pada zat yang lain. Baik dah.
Kalau kata Tuhan saat itu berkehendak kepada orang menjadikan dia Allah, dengan makna bukan ada sendiri tak lah, berkehendak pada orang lain dia jadikan dia. Ini secara hukum akal kita fikir ni, nescaya adalah ia Allah barulah orang panggil bagi hak dicipta ni bagi baru ni, bagi baru panggil cipta. Maka iaitu baru bagi Allah Ta'ala tu mustahil. Apa mustahil? Barang yang akan terima sama sekali. Mala yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang akan terima kata benda tu nak berlaku. Mana boleh Tuhan baru? Bapa kata tak boleh Tuhan baru, bapa kata mustahil Tuhan baru. Ilahnya kerana telah tetap sedianya Allah dengan dalil-dalil, yakni dengan hujah-hujah yang nyata di sana. Mana di sana? Iaitu pada dalil qadim, kidamnya Allah Ta'ala, sedianya Allah Ta'ala. Di sana itu pada dalil sedia Allah Ta'ala. Supaya saat ni lah berlaku duduk dengan atas sesuatu. Atau kalau kata Tuhan ni tidak kiamu ta'ala binasih, nescaya berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia Allah di zat itu. Kalau Tuhan ni kata tak bersifat dengan kiamu ta'ala binasih, tak berdiri sendiri, dengan makna Tuhan saat itu menupai pada zat lain, orang panggil jadi parasi atau apa pula maka dinamakan dia sifat. Bukan zat dah lah, sebab dia menupai pada benda lain. Yakni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Kalau Tuhan dia menupai pada benda lain, seperti mana takrif bagi sifat lah, maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Ya sifat dia tak boleh nak berdiri sendiri, dia kena ada di benda lain baru ada sifat. Pada zat pula, zat dia tak kosongnya pada sifat. Zat ni memanglah dia bawa diri sendiri, maqama bi nafsi, benda hok berdiri sendiri, tapi nak kosong daripada sifat mana boleh? Tak boleh. Dia tak kosong zat daripada sifat. Dia mesti kata zat ni bersifat. Contoh satu zat, kecil tak, besar tak, boleh ke tak? Tak boleh. Dia tentu kena bersifat. Lepas tu Allah Ta'ala bersifat juga, bersifat dengan menyalahi ke makhluk. Kerana kecil, besar, gemuk, kurus, hak tu sifat bagi makhluk. Dia kata dak, tentu Tuhan kena besar. Tak boleh kecil, tentu Tuhan besar. Cuba tanya pula, kalau kata kena tentu gitu dah, buat hukum dengan super makhluk gitu, nak tanya jugalah warna Tuhan ni berapa. Asal jawab juga kali, mana warna Tuhan? Cahaya. Boleh beda laka-laka ni. Menafikan ayat ahkam. Dia dah ambil ayat mutasyabihat. Orang suruh mengaji tak saya nak mengaji, gaduh nak mengajar. Kira-kira tak ada orang nak mendengar pun, buatlah diri. Gaduh nak mengajar. Nak sebar kayak orang sesak saat ni. Dan jika Allah Ta'ala itu sifat baik, katakanlah kalau Tuhan ini sifat, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Apa sifat-sifat ma'ani? Sifat-sifat yang ada pada zat, yang wujud. Ada sifat ma'ani zat itu sifat yang ada, sifat yang bangsa ada, yang berdiri pada zat, yang melazimkan di atas zat itu bersifat dengan maknawiyah. Itu sifat ma'ani. Sifat orang panggil sifatun wujudiyatun qaimatun bizat. Sifat yang ada, yang berdiri pada zat, yang melazimkan bagi zat, bersifat dengan maknawiyah. Contoh seperti kudrat. Kudrat seperti kudrat. Jadi kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala. Dia bersifat wujud. Sekira-kira kalau Tuhan nak buka hijab kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh lihat sifat kudrat tu. Kita boleh mendapatkan dengan panca indera kita. Lagi mana Allah Ta'ala lah.
Kalau Tuhan buka tabir di kita ni, dawin kusyifa ra'ayna. Kalau Tuhan buka hijab kita dengan dia, kita boleh dapat ke sifat ma'ani itu. Kerana sifat ma'ani itu sifat yang jenis ada. Lagi pula qa'imatun bizati, yang berdiri pada zat Allah. Yang melazimkan bagi Allah Ta'ala itu sifat maknawiyah. Baik, katakanlah kalau Tuhan ni sifat bukan zat, lepas tu kudrat lagi duduk mana? Nak duduk mana kudrat saat ni? Nak tupai sifat, mana boleh sifat nak tupai sifat? Sifat ni yang kena tupai bagi orang lain. Kalau Tuhan tu sifat, kudrat tu sifat, lepas tu nak tupai siapa? Tu kata mustahil tu. Iradah dan Tuhan juga bersifat dengan iradah, bersifat dengan kehendak. Yang lagi akan datang disebutkan berkenaan dengan sifat-sifat makni itu, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah, kerana kaedahnya tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpai pada sifat. Habis dia dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, Rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.